Pesona Pratama Arhan benar-benar melekat di hati para pecinta sepak bola, dalam maupun luar negeri. Terbukti, orang Malaysia pun sebenarnya kepincut ingin melihat Pratama Arhan bermain di Liga Super Malaysia, tepatnya di Selangor FC. Namun apalah daya karena Pratama Arhan sudah dipastikan akan bermain di Liga Jepang, J-League kasta kedua, yaitu di klub Tokyo Verdy. Halo teman-teman anak bangsa TV, salam olahraga. Berikut adalah cuplikan aksi-aksi Pratama Arhan di Piala AFF beberapa waktu yang lalu, serta perbincangan orang Malaysia mengenai Pratama Arhan. Sebelum lanjut menonton, alangkah baiknya jika kalian yang belum subscribe dulu channel ini agar channel ini bisa berkembang dan menghadirkan konten-konten menghibur. Oh, lovely turn from Pratama. Still Pratama. Well over in the end. Oh, look at that, right arrowed in at Ezra Walian. Julia Elstal tries to slide it away. Here's Pratama. Straight at the keeper, Karul Fami. Here comes Pratama. Still Pratama. He's ridden the challenge. Pratama. He's still going, Pratama. Can they finish this? Yes, they can! It's number 2 for Irfan and Indonesia. But listen, maths never our strong suit, Roshan. As we see, the corner, deep one. Karul Fami. Well, they can't clear the lines here. There looked to be a foul in the box. Plays for Ipswich under 23s. They flew him in for this. Had an issue with COVID, but all good now. Oh, what a shot that is! From distance! It dipped on Karul Fami. Making sure that he stayed professional to the last. There's Pratama, out wide to Irfan. Still looking for his hat-trick, Irfan. That comes off Junior Elstal, who's... Faiz, kau ingat tak episod Bola Itu Live yang kita buat di studio Homeboys tu? Dengan Daddy Hood. Dengan Daddy Hood. Dalam episod kali tu, aku ingat lagi kita ada borak pasal player-player daripada Suzuki Cup yang mana kita nak tengok kat Liga Malaysia. Dan antara pemain yang kita pilih nak tengok kat Liga Malaysia adalah Pratama Arhan. Kita pilih dia, aku ingat lagi, untuk beraksi bersama kita berdua. Pemain kegemaran kita. Dan aku ingat lagi, kita pilih pilihan peribadi kita lah, mahu melihat dia bersama Selangor. Kerana Selangor kan ketandusan option di left back. Yes, mereka ada Fazli Mazlan sekarang, tapi left back itu adalah satu isu yang dah beberapa musim dah Selangor ada. Tapi realitinya, even though kita nak tengok Pratama Arhan di Liga Malaysia, tapi realitinya deep down, di dalam sanubari jiwa kita, kita tahu Pratama Arhan tu akan pergi tempat yang lebih tinggi lah. Ada komen-komen pada masa tu, pada masa kita cakap kita nak tengok Pratama Arhan di Selangor, mereka kata, oh tak payahlah, Arhan baik ke Korea Selatan ataupun Jepun. Memang kita pun nak benda yang sama. Kita pun nak benda Cuma sama. tema pada hari itu, yang mana yang paling best lah kalau kita bawa ke Liga Malaysia, itu je. Tak, sebagai contoh Erling Haaland. Memang kita nak tengok Erling Haaland di kelab gergasi. Memang aku nak tengok Erling Tapi kalau esok ada peluang kata JDT nak beli Erling Haaland, aku nak tengok Erling Haaland di JDT. Tapi itu sebab peribadilah. Tapi kita faham untuk development player. Memang bukan mustahil lah. Tak ada apa yang mustahil dalam bola sepak. Tapi kebarangkalian untuk dia berlaku memang tak ada lah. Tak ada lah. So in the case of Pratama Arhan, memang kita nak tengok dia di Liga Malaysia. Tapi tahniah. Kerana hakikatnya sekarang ni Pratama Arhan akan beraksi di J-League 2. Dan aku nak tekankan kat sini Faiz. Dia akan beraksi di Division kedua Jepun. Tapi Division kedua Jepun ni bukan calang-calang. Bukan calang-calang. Aku cakap benda ni atas dua perspektif berbeza. Satu is, pasukan Tokyo Verdy ni
adalah antara pasukan yang paling successful in Japanese football history. 25 kejuaraan berbeza yang diorang dah menang. Dia Liga, macam Selangor Piala. lah kat Malaysia ni. Dia dah macam-macam lah. Dia sempat kaitkan dengan Selangor nampak. Tak, tapi dia bukanlah kelab yang terbesar, tapi antara yang terbesar. Easily one of the best and the biggest in Japanese football. So itu adalah one reason kenapa J2 bukanlah calang-calang dan Tokyo Verdy bukanlah calang-calang. But the other reason is, Faiz, aku ingat lagi, awal tahun lepas, aku sempat buat komentari untuk hampir 5 atau 6 perlawanan J3 yang melibatkan pasukan Hadi Fayad, Asul Claro Numasu. Dan time tu Hadi Fayad tak main sebab dia dapat ACL injel. Dia dapat injury ACL kan. Oh, ada kelab FC Ryukyu juga dalam liga di tu J3 kan? juga. Dan aku ingat semua game ni, 5 game ni aku buat komentari J3 League ni bersama jurulatih, pembantu jurulatih Selangor yang baru, Nizam Jamil. Shout out untuk Nizam Shout Jamil. out pada coach Nizam Jamil. And coach Nizam Jamil sendiri, sepanjang buat game J3 itu semua dengan aku, dia sendiri terpesona dengan kualiti bola sepak. Sebab mereka mungkin tidak mempunyai kekuatan fizikal atau direct football. Tapi technically, the J3 League was incredible. Terus terang aku cakap, dari segi teknik, dari segi patterns of play, J3 lagi baik daripada Liga Super Malaysia. So kalau J3 pun aku dah rasa kualiti dia tinggi, kau bayangkan J2. And that is where Pratama Arhan akan beraksi sekarang ni. Dan itu adalah satu peningkatan yang luar biasa buat seorang pemain yang 19 tahun yang kini memiliki peluang. It's the perfect age for him. Ini adalah peluang terbaik untuk Pratama Arhan mengikuti in the footsteps of Asnawi Mangku Alam, yang pada usia yang muda juga sedang beraksi dengan konsisten di pentas K2 kan. Dan inilah adalah peluang untuk mereka elevate themselves kepada satu extra level. Macam inilah Faiz, Pratama Arhan at this point boleh jalan masuk mana-mana kelab terbaik di Asia Tenggara. Dia boleh main untuk Bangkok Glass Muangthong, dia boleh main untuk JDT bagi aku, dia boleh main untuk Hanoi FC, dia boleh main untuk Persija Jakarta, Persebaya, Persib Bandung. Dia boleh main untuk Lion City Sailors. Semua dia boleh main. He will be a good player at all those clubs. Tapi bila kau pergi main dekat Jepun, you take that one extra bigger step yang boleh melonjakkan kau ke satu dimensi yang berbeza. Dan engkau juga akan memainkan peranan dalam membuka hati dan minda pemain-pemain lain di Indonesia terutamanya untuk mengambil langkah yang sama. Tak ada lagi kepemimpinan bola sepak yang lebih tinggi daripada negara Jepun di Asia, dan itu adalah kenyataan yang harus kita telan tahun 2022 ni. Di Asia ni kita ada beberapa liga yang kita anggap sebagai yang terkuat, tetapi masih lagi sangat inklusif. Tak seperti liga-liga yang dah fully commercialized di Europe kan, macam Premier League. Premier League kalau hang tarik balik pemain daripada Afrika contoh dah cukup dah untuk mencacatkan Premier League. Dia tak akan jadi Premier League yang kita kenal sekarang. Tapi di Jepun, unik dia bola sepak di sana, mereka ada budaya sokongan yang sangat tinggi. Mereka sangat setia dengan pasukan mereka dan mereka sangat mengapresiasi atlet profesional, yakni pemain-pemain bola sepak ini. Menghormati macam mana ketika hang masuk ke Jepun. Ini aku baca sendiri daripada Jay Boothroyd, striker pasukan Consadole Sapporo yang dianggap ramai sebagai the big brother of Chanatip di sana. Dia gandingan doang kan, seorang besar seorang kecil. Jadi dia cakap ketika hang di Jepun sebagai pemain muda ataupun apa, hang kena imagine you are already there. Hang kena imagine yang bila hang baru sampai J-League ni, hang tak ada pengalaman main di J-League sebelum ni, tapi hang baru sampai J-League, hang kena apa tau? Hang kena fikir yang okey, aku pemain J-League, aku pemain pasukan profesional bola sepak Jepun, dan aku akan behave seperti seorang pemain profesional bola sepak Jepun, aku akan train seperti itu, aku akan main bola seperti itu, dan on and off the pitch aku akan behave exactly like what a professional would behave. Itu perkara utama. Dan bila aku tengok pada Arhan, ini semua bukan, kita dah ulas banyak tentang kebolehannya, tapi attitude, pembawaan diri di atas padang, kekuatan mental,
macam mana dia selalu menahan emosi dan menggunakan emosi tersebut di tempat yang betul ketika challenge bola. Dan yang paling penting sekali, macam mana dia selalu boleh keluar daripada kawasan-kawasan sempit dalam padang. Itu semua menunjukkan bahawa klub Tokyo Verdy ni memang dah melakukan satu kajian yang intensif sebelum buat masuk Arhan. Dia mungkin boleh ikut jejak, siapa tadi yang cakap? Asnawi Mangku Alam. Asnawi Mangku Alam yang berada di Ansan Greeners kalau tak silap aku. Ataupun jejak Tiraton Bun Maten. Pada aku, Left back juga. dia seharusnya ikut jejak Tiraton Bun Matam. Kalau hang tengok Tiraton Bun Matam di kedua-dua kelab lah, sama ada di Yokohama ataupun di Vissel Kobe, hang tengok dia di starting line up kan, bila starting line up pemain akan masuk daripada tunnel ke stadium kan, pemain akan masuk, hang akan tengok muka seorang-seorang kan. Bila hang tengok muka Tiraton masuk ke stadium yang penuh bermain di J1 di Jepun, tak ada satu kerut-kerut kerisauan. Tak ada satu pun. Bermakna apa? Liga Jepun, Liga Korea, liga-liga tertinggi di Asia ni hanyalah untuk orang yang bermental kuat. Hanya untuk orang bermental kuat. Pemain bola sepak bagus ramai, Kish. Pemain bola sepak bagus sangat ramai. Bagus dalam erti kata skill mereka mungkin boleh menyaingi pemain-pemain yang ada di J-League. Tapi dalam ini belum tentu. Untuk rumuskan apa yang kau cakap pasal mental tu tadi, Faiz, J-League ni adalah liga yang tak ada siapa akan pandang rendah dah sekarang. Sebab dia bukan saja menyediakan player dari segi kualiti teknikal, tapi dia juga sudah berkapasiti tinggi untuk menyediakan player dari segi mental. Simple example, kalau engkau boleh berhijrah jadi pentas J-League dan menyinar dalam Old Firm derby, antara derby terhangat dan paling intensiti tinggi seperti yang ditunjukkan oleh Rio Hatate, itu adalah indikasi bahawa J-League juga boleh menyediakan player dari sudut pandangan mental. Dan Pratama Arhan at his age berada di landasan yang tepat untuk bukan develop dari segi kualiti teknikal, tapi juga untuk melonjakkan mentaliti bola sepak. Dan mentaliti bola sepak adalah arena yang paling bermasalah dalam bola sepak Asia Tenggara. Dan dia ada peluang kini untuk melonjakkan diri dia dan juga bola sepak Indonesia ke satu dimensi yang umur berbeza. Bagus, umur 19 ke Jepun. Satu permulaan untuk track record yang bagus. Kita mengharapkan Arhan boleh cepat sesuaikan diri, stay away from injury, dan itu bergantung pada nasib kan. Kita mendoakan nasib beliau nasib yang baik. Dan yang ketiga, stamp his authority. Jadikan left back position Tokyo Verdy itu position dia. Kerana aku terus terang, Gish, kebolehan dia memang ada. Dan ketika aku dapat berita tersebut, aku terus check jersey Tokyo Verdy yang warna hijau. Aku pun nak beli ni. Walaupun harga dia agak... Harga J-League keras ni. Harga J-League keras. Aku rasa nak dekat RM500. 500 ke RM600 lah. RM600. Tapi kalau dapat sedap lah. Arhan di belakang pun okey sedap, juga. Mantap. Tapi apa-apa pun, kita nak ucapkan selamat maju jaya kepada Pratama Arhan. Semoga terus sukses selalu di pentas bola sepak Penerbangan J-League. beliau daripada Jakarta ke Tokyo tu, kalau nak singgah ke Kuala Lumpur pun boleh juga kita belanja nasi campur. Boleh belanja nasi campur. Tapi kita harap ini adalah permulaan satu trend positif baru untuk bola sepak Indonesia, dan juga harapan aku untuk bola sepak Malaysia mengambil iktibar. Bola sepak ASEAN secara keseluruhan boleh mengambil iktibar. Incredible. Tahniah Pratama Arhan. Kami harap penghijrahan ini adalah permulaan satu kerjaya yang luar biasa buat anda.